Pandai ni. Kata ni tak pandai. الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بحق الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجني من الملك الذي أنا فيه يا حي يا قيوم أسألك أن تنور قلبي بنور معرفتك. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia Allah maka kita dipertemukan sekali lagi untuk kita sama-sama menyambung kitab sirah kita, iaitu sirah Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kita baca kitab tu, kita sambung kitab tu. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung di muka surat 92. Ya? Betul tak semua itu? Ha? 92. Sebab kita dah lewat dah. So kita terus ya. Betul kan? 92. Betul kan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung di sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam situ ya. Sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu sahaja merupakan lambang dari status yang tinggi dan mulia. Siapa ni? Nak contoh siapa? Sebab kita baca di tengah jalan. Jadi ini masih menceritakan tentang hubungan Aisyah dengan madu-madu dia yang lain. Aisyah dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Sebab isteri Nabi itu ada ramai kan, Nabi berpoligami. Jadi ini di antara bagaimana hubungan, kita nak lihat bagaimana hubungan Aisyah dengan isteri-isteri Nabi yang lain. Sebab dalam kitab kita ni membincangkan tentang sirah perjalanan hidup Aisyah. Jadi maka difokuskan kepada Aisyah lah. Cuma dicerita bagaimana hubungan antara sesama madu. Bahasa kita sama madu lah. Madu hak tak manis. Madu hak paling pahit sekali madu tu lah. Yang orang marah sangat. Sebelah pihak lah, sebelah lagi dia mau madu tu. Baik. Jadi dia kata Aisyah ini sebagai seorang sahabat Rasulullah SAW tentu saja merupakan lambang dari status yang tinggi dan mulia. Aisyah ini selain daripada sebagai seorang isteri, dia juga seorang sahabat. Sebab kita kena balik kepada takrif sahabat. Sahabat orang yang beriman dengan Nabi dan pernah berjumpa walaupun sekali. Apatah lagi dalam topik yang kita bincang ini Aisyah. Aisyah memang duduk dengan Nabi, tidur dengan Nabi, satu selimut dengan Nabi. Itu diakui oleh Nabi sendiri. Dan ketika Aisyah duduk dengan Nabi dalam satu selimut, turunnya wahyu. Itu di antara sebab kenapa ada 9 sebab yang disebut oleh ulama sirah. Ada 9 sebab ataupun 9 faktor yang kasih Rasulullah itu banyak kepada Aisyah. Ada 9 sebab. Antaranya ketika Nabi duduk dengan isteri-isteri yang lain dalam selimut, tidak pernah turun wahyu. Tapi dengan Aisyah pernah turun wahyu. Jadi itu antara faktor. Tetapi dia kata hal ini pun tidak dapat mengubah watak dan peranan yang telah mendarah daging dalam diri seseorang. Hal mana ni?
Begitu juga seorang perempuan. Ini contoh hal perempuan. Hal Aisyah itu kita kena sedar, selain walaupun dia isteri Nabi, walaupun dia sahabat Nabi, tapi sifat keperempuanan dia masih ada. Ya. Tabiatnya yang paling mendasar adalah dia tidak mahu berbahagi cinta dengan perempuan lain. Itu memang itu naluri perempuan. Yang termasuk juga dengan Aisyah. Ya. Jadi kalau perempuan-perempuan yang lain yang selain daripada Aisyah, walaupun nama Aisyah, kalau dia cemburu tu patutlah, sebab itu naluri perempuan. Diri dan hati mereka terpaut serta disinari. Mana situ kan? Perlu disedari bahawa isteri-isteri Rasulullah SAW berbeza dengan majoriti perempuan. Walaupun begitu, kata dia, isteri-isteri Nabi ini berbeza dengan perempuan-perempuan yang lain. Diri dan hati mereka terpaut serta disinari oleh cahaya kenabian. Mereka memang saling berusaha untuk dapat merebut sinar itu, sinar kenabian. Tetapi mereka tetap merupakan tauladan terbaik bagi rasa cinta dan keakraban yang diharapkan dapat muncul dari sesama isteri yang bersaing. Hanya dalam keadaan-keadaan emosi tertentu, dalam jumlah dan intensiti yang sangat kecil, mereka pernah berselisih. Ini nak cerita bahawa isteri-isteri Nabi pun ada ketika-ketikanya pernah berselisih faham. Tapi selisih faham setakat tu lah. Lepas tu elok balik. Yang kita hanya selisih faham daripada mula sampailah salah satunya mati. Kalau dua, kalau tiga, sampai salah satu daripada duanya meninggal. Perhatikanlah sikap Aisyah dengan Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin ini juga salah seorang daripada isteri Nabi SAW. Ketika Rasulullah menikahi Zainab itu, dengan tulus Aisyah mengucapkan selamat dan mendoakan keberkatan untuknya. Itu sikap Aisyah. Walaupun sebagai seorang wanita yang ada naluri kewanitaan, kadang-kadang ada timbul rasa cemburu, tapi ketika Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahshin, Aisyah mendoakan. Agak-agak kita dah larat doa dah. Kalaulah jadi dekat kita, agak-agak boleh kita tolong doa. Ataupun tolong nyanyi lagu Mahazir kan? Lagu Mahazir lagu mana? Alhamdulillah. Doa. Larat doa lah. Larat lah. Larat bagus ya. Boleh. Jadi tak okey kita mengaji sirah Aisyah ni. Baik, dalam peristiwa hadisul ifki. Ya. Muka surat 92. Muka surat 92. Kita sambung balik. Sebab hari itu kita terhenti lama. Baik, dalam peristiwa hadisul ifki. Hadisul ifki ni semua kita maklum dah. Dan saya sebut banyak kali dah. Dalam peristiwa hadisul ifki, peristiwa yang disebut peristiwa pembohongan. Cerita yang direka-reka terhadap Aisyah. Bahawa Aisyah berselingkuh, kata orang Malaysia. Selingkuh kata orang Malaysia. Main kali 3 dengan salah seorang daripada sahabat Nabi SAW. Itu cerita yang direka. Maka cerita itu namanya hadisul ifki. Baik, dalam peristiwa hadisul ifki itu, beberapa orang munafik menuduh Aisyah membuat nista, buat benda buruk, benda tak elok. Salah seorang daripada mereka ialah Hamnah binti Jahshin. Hamnah binti Jahshin ini adalah saudari kandung kepada Zainab binti Jahshin. Zainab itu isteri Nabi. Tapi bila berlaku peristiwa hadisul ifki ini, kakak kepada Zainab itu, iaitu Hamnah, dia tolong tambah cerita. Tapi kita nak tengok itu cerita orang luar. Kita nak tengok bagaimana sikap isteri Nabi yang lain terhadap Aisyah bila berlaku peristiwa hadisul ifki itu. Zainab sendiri, dia tetap berdiri dengan kukuh, memegang kebenaran tanpa pernah bergeser sedikit pun. Rasulullah SAW datang dan bertanya kepada Zainab. Bila berlaku hadisul ifki, Nabi berjumpa dengan Zainab. Nabi tanya Zainab, "Wahai Zainab, apa yang kamu tahu dan kamu lihat tentang Aisyah?" Nabi tanya pandangan, pendapat. Zainab memohon perlindungan kepada Allah dan menjawab,
Aku menjaga seluruh pendengaran dan penglihatan aku. Demi Allah, hanya yang kulihat dalam dirinya. Zainab tidak menyebelahi saudari kandung dia. Dalam cerita hadisul ifki, bila Nabi tanya Zainab dengan stand dia kata, aku menjaga seluruh pendengaran dan penglihatan aku. Aku seolah-olah macam aku menolak peristiwa itu. Dan demi Allah, hanya yang aku lihat dalam dirinya. Aku lihat dalam dirinya, diri Aisyah. Apa yang ada pada diri Aisyah? Aisyah bukan bersikap sedemikian. Itu sikap Zainab ketika berlakunya peristiwa hadisul ifki. Kemudian Zainab memohon kepada dalam keadaan sebegitu, Zainab sebetulnya memiliki peluang besar untuk memburuk-burukkan Aisyah. Dalam keadaan situasi itu, sebenarnya peluang cukup besar kepada Zainab untuk nak buruk-buruk Aisyah dan menghancurkan martabat Aisyah sebagai salah seorang daripada isteri Nabi. Tetapi pendidikan yang telah diterimanya oleh Zainab sekian lama dari Rasulullah SAW membuatnya terhindar dari niat buruk itu. Lidahnya terjaga dari kebatilan. Oleh kerana itu, Aisyah sendiri mengungkap rasa terima kasih dan penghargaannya kepada Zainab dengan berkata, Allah menjaga Zainab dengan menganugerahkan kepadanya sifat yang baik. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Jadi itu stand ataupun pendirian Zainab ketika berlakunya peristiwa hadisul ifki. Dia tak panggil astro, tolong buat press conference. Ni saya nak cerita keadaan Aisyah, apa yang berlaku. Kalau kita macam tu lah, kalau boleh panggil buat press conference, marah tak maju sampai buat press conference. Tapi Zainab dia tidak bersikap begitu, walaupun peluang itu ada. Baik. Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan bersama beberapa orang isteri baginda. Ketika itu unta yang ditunggangi Safiyah diserang penyakit. Safiyah ni Safiyah binti Huyai, isteri Nabi juga. Safiyah binti Huyai yang dikahwinkan oleh Nabi pada tahun yang ke-7 Hijrah. Nabi berkahwin dengan Safiyah binti Huyai ini pada tahun yang ke-7 Hijrah. Dan pada tahun yang sama juga, pada tahun yang ke-7 Hijrah juga, Nabi berkahwin dengan Maimunah. Nabi berkahwin dengan Maimunah. Kemudian Zainab memiliki unta yang tidak digunakan. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Zainab, unta Safiyah diserang penyakit. Maukah kamu meminjamkan seekor unta kepadanya? Zainab menjawab dengan mudah, untuk perempuan Yahudi itu tidak. Jadi ada ketika-ketikanya, walaupun sebagai isteri Nabi, ada ketika-ketikanya Zainab ni dia ada timbul rasa cemburu dengan sama-sama madu dia. Jadi satu ketika dalam peristiwa ni, hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud ini menceritakan satu ketika Nabi nak melakukan perjalanan, nak pergi melancong lah, kita bahasa kita untuk faham. Nabi nak pergi melancong bersama beberapa orang isteri dia. Kemudian ketika nak pergi melancong itu, melancong masa tu kaitanya unta. Jadi kebetulan yang di antara isteri yang Nabi bawa itu di antaranya Safiyah. Safiyah isteri Nabi yang Nabi bawa. Kemudian kereta Safiyah tu, unta Safiyah tu, BMW dia rosak. Bila kereta dia rosak, ada sebiji lagi kereta, nak bagi faham ni, ada seekor lagi unta kepunyaan Zainab yang tidak digunakan. Jadi Nabi minta kepada Zainab untuk dipinjamkan kepada Safiyah. Jadi Safiyah jawab, dia kata kalau untuk perempuan Yahudi itu tidak, no. Jadi Rasulullah SAW sangat murka mendengar jawapan itu. Baginda tidak menemui Zainab selama 2 atau 3 bulan. Jadi Nabi agak sedikit marah dengan sikap Zainab ni. Sebab Zainab jawab itu agak kasar. Dia kata kalau untuk perempuan Yahudi, no. Sebab Safiyah ini dia daripada keturunan Yahudi, bangsa Bani Israel.
Jadi Nabi mengambil sikap selama 2-3 bulan Nabi tak berjumpa dengan Zainab. Zainab sendiri berasa bahawa Rasulullah SAW tidak akan memaafkannya. Dia pun rasa sedar, rasa salah. Sehingga dia bersiap sedia memindahkan tempat tidur. Sampai dia sendiri rasa bersalah, dia pun nak tidur asing kan. Tetapi Zainab berkata, Rasulullah SAW ternyata mendatangi aku pada suatu siang. Satu hari Nabi mai jumpa dengan Zainab. Setelah 2 atau 3 bulan Nabi menjauhkan diri daripada Zainab itu. Kemudian baginda masuk ke bilik aku, kata Zainab. Oleh itu aku kembali semula tempat tidurku pada kedudukan asal. Dan kita lepas pada Nabi berjumpa tu, aku pun tak apalah, duduk tempat asal baliklah. Hadis itu riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Itu cerita tentang Zainab binti Jahsh. Kemudian setelah salah satu bentuk perhatian, kita sambung. Saya contoh sikit-sikit boleh faham itu. Salah satu bentuk perhatian yang dicurahkan oleh isteri Rasulullah SAW kepada rakan-rakannya adalah dengan mengingati kebaikan salah seorang di antara mereka yang telah meninggal. Rakan-rakan di sini madu-madu. Hal ini membuat watak pribadi orang yang telah meninggal dunia itu menjadi kekal dan abadi. Aisyah merupakan salah seorang teladan terbaik dalam hal ini. Dia meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Nabi pernah bersabda, ini contoh tentang isteri-isteri Nabi ni, walaupun ada ketika-ketikanya dia bertelingkah, berselisih faham, tapi dalam masa yang singkat, dia tak terlalu lama. Dan apabila salah seorang daripada madu-madu itu meninggal dunia, mereka tetap mengenang jasa-jasa yang baik mereka sebut. Jadi Nabi pernah bersabda, orang yang paling cepat menyusulku di antara kamu, maknanya di antara isteri-isteri Nabi, adalah orang yang paling panjang tangannya. Nabi pernah sebut, Nabi kata orang yang paling cepat untuk mengikut aku, maknanya lepas aku mati, lepas ini adalah di antara isteri aku yang akan mengikut aku. Jadi orang yang akan mengikut aku itu, kata Nabi, orang yang tangannya panjang. Nabi sebut begitu. Kemudian tangan panjang dalam kitab kita ni, dia dalam bracket tu dia kata gemar bersedekah. Gemar bersedekah. Tak apa. Sebelum disebut maksud gemar bersedekah tu, masa Nabi sebut hadis tu, kata Aisyah, kemudian Aisyah sambung. Setelah Nabi Rasulullah SAW meninggal dunia, setelah Nabi wafat, kami biasa berkumpul dan merentangkan tangan kami ke dinding untuk mengetahui siapakah di antara kami paling panjang tangan. Sebab Nabi sebut hadis begitu. Nabi kata orang yang akan ikut aku selepas aku wafat ialah orang yang tangan dia panjang. Jadi Nabi tak sebut, tak maksud tangan panjang tu. Jadi Aisyah kata pernah ada ketikanya kami duduk sama-sama madu pakai ukur tangan masing-masing. Siapa tangan paling panjang dia? Masih ambil kepada zahir hadis Nabi sebut. Kan? Sebab Nabi tak habaq murad tangan panjang tu. Maksud tangan panjang. Jadi masing-masing pakai diukur. Siapa tangan yang panjang? Jadi kami melakukan perkara itu berulang kali. Banyak kali, bukan sekali. Pakat panggil sama-sama madu, mari kita ukur tengok tangan siapa panjang, nak ambil hadis Nabi kata. Bukan sekali, banyak kali, kata Aisyah. Akhirnya, kata Aisyah, Zainab binti Jahsh meninggal dunia. Akhirnya Zainab meninggal dunia. Kami heran, kenapa Zainab merupakan seorang perempuan yang tubuhnya pendek. Ini terjemah tubuh pendek. Zainab ini di antara fizikal dia berbanding dengan isteri-isteri Nabi yang lain, dia agak sedikit rendah sikit. Bukanlah pendek sampai OKU tu dah, tapi makna berbanding dengan isteri-isteri Nabi yang lain itu dia rendah sikit. Tapi ini terjemah ke Melayu jadi makna pendeknya. Jadi faham kita ni rendah. Akhirnya kami tahu bahawa yang dimaksudkan oleh Nabi dengan yang paling panjang tangannya adalah dia yang paling banyak bersedekah. Di antara isteri-isteri Nabi yang paling banyak bersedekah adalah Zainab. Zainab adalah orang yang terampil, orang yang hebat, kata Aisyah. Dia kerja Zainab ni, dia ada kerja sampingannya. Dia menyamak kulit binatang.
antara kerja yang dia buat, kerja sebagai part time dia. Kemudian dia bongkai manik-manik, dia jahit manik. Kemudian dan rajin bersedekah di jalan Allah. Hasil daripada dia buat samuk binatang dan dia jahit manik itu, dia dapat imbuhan. Kemudian daripada imbuhan itu dia sedekah. Itu sikap Zainab, isteri Nabi SAW. Ini hadis riwayat Imam Muslim, Imam Hakim, At-Tabrani dan Ibn Hibban. Kita baca terjemahannya lah. Dia tak main dalam bentuk matan hadis, jadi kita baca terjemahan. Jadi habis di situ. Kita telah mengisahkan di antara bagaimana Aisyah dengan Zainab sempat bertelaga. Pernah Aisyah bertelaga dengan Zainab, berselisih dan saling menyakiti perasaan. Biasa, itu biasa. Walaupun mereka itu isteri-isteri Nabi, tapi bila sebutnya madu, berpoligami, ada selisih. Sebab masing-masing nak merebut hati suami. Masing-masing nak ambil hati suami. Bukan rebut ambil, ambil tu dah. Masing-masing nak merebut, nak ambil siapa yang paling juara di hati suami. Masing-masing berebut itu. Itu biasa sikap sebagai wanita. Tetapi ada tapi yang ni. Pasal kita ni masih tak ada tapi. Pada isteri-isteri Nabi dia ada tetapi. Kisah perselisihan itu terakam dalam kitab-kitab hadis melalui mulut Aisyah. Dia berkata dengan bahasa yang indah, serta penuh cinta dan kasih sayang, tanpa sedikit pun rasa benci atau muak. Lihatlah bagaimana Aisyah memuji Zainab. Tengok Aisyah pernah memuji Zainab. Dia kata, maka isteri-isteri Rasulullah SAW mengutus Zainab binti Jahsy. Dia adalah perempuan yang menyayangiku dalam kedekatannya terhadap Rasulullah SAW. Aisyah mengaku Zainab memang sayang dekat dia. Tidak pernah aku melihat seorang perempuan pun jujur, paling suka bersilaturahim, paling banyak bersedekah. Ini sifat Zainab. Serta paling berusaha kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zainab memang pemarah, tapi dia dapat dengan cepat meredakan kemarahannya. Baik, di antara isteri Nabi SAW yang agak sedikit pemarahnya Zainab. Zainab dia mudah marah. Tapi walaupun dia mudah marah, dia cepat lega. Kita kalau marah bawa terus. Tapi Zainab tak. Dia situ pemarah, tapi sifat lain banyak lagi yang melingkungi dia. Antaranya suka menghubung silaturahim. Dia marah dekat tu, yang lepas tu esok dia elok balik. Kita marah terus. Antara sifat kita orang Melayu paling hebat yang Allah tak bagi pada umat lain, daripada umat dulu sampai umat hari ni, masalah marah dengan masalah dengki. Kita orang Melayu cukup hebat Tuhan bagi. Dengki daripada mula dengki sampai mati. Dengki kita. Marah kalau tak kenal tu, bukan tak kenal dekat individu, habis anak cucu cicit awet semua. Awet semua. Ni turun kawan tu aku tak mau kira. Jangan siapa awak main lah. Aku benci sungguh kat kawan. Itu sifat orang Melayu yang Allah bagi tidak ada pada umat lain. Memang hebat orang Melayu. Situlah, dari segi situ. Dengan dengki perut. Dengki perut ni bahasa kampung lah. Dengki. Dengki ni kita ni memang dah sinonim dah. Dah lumrah pada jiwa orang Melayu. Dengki sungguh, bukan dengki lawak-lawak. Tak boleh silap. Sebab tu kalau kita tengok dalam istilah perubatan, apa bomo lah kita panggil bomo. Bomo bangsa lain dia tidak ada bomo santau. Bomo Melayu yang ada bomo santau. Kita dengan santau macam adik-beradik. Silap sikit, siap. Esok pun santau. Itu sikap kita. Tak apa, itu sebagai satu kita membuka minda lah. Mudah-mudahan kita orang ngaji tidak terlibat dalam perkara-perkara yang sebegitu. Biar orang tak ngaji ya. Kalau kita orang ngaji pun sama dengan orang tak ngaji, baik tu sama ngaji. Kan? Itu jawapannya, baik tu sama ngaji. Tujuan kita mengaji apa? Kita mengaji nak beza antara kita orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Sebab Tuhan tanya, Tuhan buat dalam bentuk soalan dalam Quran. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sama atau tidak? Orang yang ada ilmu, orang yang reti dengan orang yang tak reti.
Itu dia panggil istifham inkari, orang mengaji balaghah. Tuhan tanya dalam bentuk sama, bentuk soalan, tapi jawapannya tidak. Tuhan tak payah jawab. Jadi kena bezakan antara kita orang mengaji dengan orang tak mengaji. Antara dari segi sikap, dari segi akhlak, dari segi, sebab banyak benda kita kena beza. Dari segi pemurahnya, kita kena lebih pemurah daripada orang yang tak mengaji. Kalau kita berkedekut lebih daripada orang tak mengaji. Jadi keberkatan ilmu itu tak ada lah mana kita mengaji. Cuma kita ada knowledge. Kita ada knowledge, tapi keberkatan daripada knowledge kita itu tidak ada. Lepas itu cerita hubungan antara Aisyah dengan Zainab binti Jahsy. Kalau kita nak tengok agak sedikit detail, Zainab binti Jahsy ini dia dibesarkan di Mekah. Dia dilahirkan di Mekah dan dibesarkan di Mekah. Dia lahir 33 tahun sebelum Nabi dilantik. 33 tahun sebelum Nabi dilantik. Dan Zainab binti Jahsy ini pernah berkahwin dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah anak angkat kepada Nabi. Anak angkat kepada Nabi. Ketika Nabi pimpinang Zainab ini, Zainab kenyih, tahu ni. Senyum kenyih seronok. Dia duk sangka kata Nabi minang untuk Nabi. Tiba-tiba tuh tahu cerita kata Nabi minang untuk Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni anak angkat Nabi, orang susah. Dan Zainab ni orang asalnya dia daripada golongan keturunan bangsawan, orang-orang. Jadi dia rasa kurang sesuai. Tapi bila dia rasa kurang sesuai itu, maka turunlah ayat Quran yang Tuhan kata apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul kena ikut. Jadi Zainab pun ikut. Zainab ikut. Akhirnya berkahwinlah Zainab dengan Zaid bin Harisah. Berkahwin dalam beberapa tempoh. Kemudian yalah bila menikah tak berapa nak kenal berdauan ni, macam-macam jadilah. Tak apa setuju. Zainab tak apa setuju dengan Zaid tu. Kemudian Zaid pun selalu mengadu hal kepada Nabi keadaan rumah tangga. Nabi kata sabar Zaid dan bertakwa kepada Allah. Kemudian akhirnya turunlah ayat yang bunyi dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Allah sebut wa iz taqulu lil ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Panjang sampai ila akhir ayat tu. Ayat itu turun ayat surah Al-Ahzab ayat 37. Ayat yang mengatakan Nabi akan berkahwin dengan Zainab selepas daripada Zaid menceraikan isterinya. Kemudian dengan ketentuan Allah, maka rumah tangga Zaid dengan Zainab pun tak lama berpisah. Lepas daripada habis adah, maka Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahsy. Proses perkahwinan Nabi dengan Zainab itu menjadi satu tanda tanya, menjadi satu orang kata geger, bergeger pada masyarakat Arab ketika itu. Sebab adat orang Arab, bila seseorang dia ambil anak angkat, anak angkat itu dia anggap sebagai anak sendiri. Bila Nabi berkahwin dengan bekas isteri anak angkat, jadi satu benda yang pelik pada masyarakat. Jadi Nabi mengahwini isteri anak angkat itu adalah nak buang, nak menolak adat kebiasaan orang Arab bahawa anak angkat tetap anak angkat, tidak ada hubungan pertalian darah. Jadi maknanya isteri anak angkat halal kepada pak angkat. Itu hukum, dari segi hukum. Bukan saja-saja Nabi kahwin, bukan atas dasar nafsu. Nabi berkahwin atas sebab syariat, atas dasar untuk nak mendedahkan hukum dan nak menolak kebiasaan adat orang Arab ketika itu. Begitu juga ketika Nabi berkahwin dengan Aisyah Hawa dulu. Ketika wakil kepada Nabi itu pergi berjumpa dengan Abu Bakar dan Mak Aisyah nak minang untuk Nabi. Mereka minta tempoh. Abu Bakar dan isteri dia ketika itu minta tempoh. Sebab adat orang Arab ketika itu, bila dua orang bersahabat, dua orang sahabat ini dianggap dua beradik. Sebab Nabi dengan Abu Bakar ketika itu memang rapat. Jadi dia anggap Nabi dengan Abu Bakar ni dah dua beradik. Itu adat orang Arab. Memang yang dipegang oleh orang Arab. Bila seorang sahabat nak minang anak kawan ni, anak sahabat dia, maka adalah menjadi tak seolah-olah nak berkahwin dengan anak sendiri. Itu anggapan masyarakat Arab. Jadi
Dengan berkahwinnya Nabi dengan Aisyah, maka menolak adat jahiliyah orang Arab bahawa kawan tetap kawan. Soal kahwin halal di situ. Jadi ada sumber hukum yang keluar daripada hasil perkahwinan Nabi dengan Aisyah, dan keluar juga sumber hukum dari hasil perkahwinan Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Cuma Zainab ini seorang yang agak cepat pemarah, cepat marah sikit. Itu kebiasaan. Dan Zainab binti Jahsy ini akhirnya dia wafat pada tahun 20 Hijrah. Dia meninggal pada tahun yang ke-20 Hijrah dan dimakamkan di Baqi'. Salah satu kawasan perkuburan di Madinah, di Baqi'. Orang yang pernah pergi ke Mekah dia tahu lah di mana kubur Baqi' itu. Dimakamkan di Baqi'. Termasuk juga yang dimakamkan di Baqi', Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga dimakamkan di situ. Sebab tu bila kita baca doa arwah kita sebut, antaranya kita sebut, kan? Wa ila arwahi ahli al-ma'la wasyubaikati wal baqi'. Itu nama-nama kubur tu, nama kubur. Kita minta Allah sampaikan pahala yang kita baca itu, sampaikan pahala kepada arwah-arwah orang yang mati, yang meninggal, yang berada di perkuburan Ma'la, di perkuburan Syubaikah dan Baqi'. Kemudian barulah kita sambung lagi. Itu habis kisah antara bagaimana hubungan Aisyah dengan Zainab binti Jahsy. Kemudian kita nak sambung lagi hubungan Aisyah dengan Ummu Habibah. Tidak ada data yang memadai dalam kitab-kitab hadis untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara riwayat dalam kitab-kitab rijal, biografi para periwayat hadis yang mengisahkan bahawa menjelang kewafatan Ummu Habibah memanggil Aisyah dan berkata, di antara kita sesama isteri Rasulullah SAW telah terjadi banyak perkara yang kurang menyenangkan. Semoga Allah mengampuni diriku dan dirimu. Itu sikap antara Aisyah dengan Ummu Habibah dengan Aisyah. Jawapan Aisyah membuat Ummu Habibah senang. Dia berkata, kamu membuat aku bahagia, semoga Allah pun membuatmu bahagia. Hadis ini riwayat Imam Hakim. Jadi masing-masing sedar akan kesalahan masing-masing. Jadi tidak bawa perpanjangan. Masing-masing bila ada salah, setakat masa tu ya, kemudian berjumpa balik, berdamai semula, buat genjatan senjata. Cukuplah dekat ni. Esok kalau ada berlaku pula, kita cerai pula. Kita ada daripada awal pandai ambil aku biar. Baik, Aisyah dengan Maimunah. Itu sikit ya, kisah antara Aisyah dengan Ummu Habibah, sikit. Kemudian antara hubungan Aisyah dengan Maimunah. Kitab-kitab hadis juga tidak menyajikan data apapun tentang hubungan Aisyah dengan Maimunah. Jadi kata pengarang kitab ni, Syekh Sulaiman An-Nadwi, dia kata dia duk kaji-kaji dalam kitab-kitab hadis, dia kata tidak ada data yang menyebut tentang hubungan antara Aisyah dengan Maimunah. Maimunah ini Nabi berkahwin dengan Maimunah pada tahun yang ke-7 Hijrah. Sama juga pada tahun yang Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahsy. Sama tahun dengan Nabi berkahwin dengan Sofiyah binti Huyai. Dua orang pada tahun yang sama. Sofiyah binti Huyai dan Maimunah pada tahun yang ke-7 Hijrah. Hanya saja ketika Maimunah meninggal dunia, Aisyah tercatat menyatakan, di antara kami Maimunah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling gemar bersilaturahim. Itu saja yang ada dalam kitab hadis riwayat Imam Hakim. Kata pengarang kitab kita ni, Syekh Sulaiman An-Nadwi, dia kata ada satu hadis yang dia jumpa, antaranya yang Aisyah sebut. Hubungan antara Aisyah dengan Maimunah, kata Aisyah, di antara kami Maimunah adalah orang yang paling bertakwa. Maimunah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling gemar bersilaturahim, gemar untuk menghubungkan silaturahim. Kita gemar memutuskan silaturahim. Silap sikit ke lain. Itu kita. Jadi antara setakat yang kita baca ni, kita boleh compare, kita boleh nilai setakat mana apa yang berlaku pada isteri-isteri Nabi dan apa yang sedang berlaku dan telah berlaku pada diri kita. Jadi kita compare di situ. Kita tengok macam mana antara sikap kita dibandingkan dengan sikap isteri Nabi SAW. Memang kita tak boleh jadi isteri Nabi.
Tapi sekurang-kurangnya sikap contoh dan tauladan yang baik itu kita cuba nak bawa. Kemudian yang ke-9, hubungan Aisyah dengan Safiyah binti Huyai. Safiyah mendapat kehormatan untuk menjadi isteri Rasulullah SAW selama 3 tahun. 3 tahun Safiyah. Tetapi dia berbeza dengan isteri-isteri Rasulullah SAW yang lain kerana dia berasal dari satu keluarga Yahudi di Khaybar. Dia ini daripada keluarga Yahudi yang berada di Khaybar. Rasulullah juga menikahinya di Khaybar. Ketika rombongan umat Islam memasuki Madinah, selepas berlakunya perang Khaybar, unta Rasulullah SAW tergelincir sehingga baginda dan Safiyah terjatuh. Baginda segera berdiri dan melindungi Safiyah. Para perempuan menyaksikan perkara tersebut. Mereka berkata, semoga Allah menjauhkan perempuan Yahudi itu dari Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah SAW kemudian memilih sebuah rumah milik Harith bin Nu'man sebagai tempat tinggal Safiyah. Jadi Nabi berkahwin dengan Safiyah binti Huyai ini semasa berlakunya perang Khaybar, peperangan di Khaybar. Di Khaybar ini, kawasan Khaybar ini, ketika itu orang Yahudi semua menguasai di Khaybar itu. Dan peperangan yang berlaku di Khaybar itu agak lama. Dia ada beberapa kota yang terpaksa dirempuh masuk. Dan akhirnya setelah beberapa lama kepung, akhirnya hari pertama hantar Sayyidina Abu Bakar sebagai panglima perang untuk menyerang kota Khaybar. Tak masuk. Sayyidina Abu Bakar terpaksa gostan balik. Hari kedua hantar Umar, tak jalan, gostan balik. Hari ketiga hantar Osman, tak boleh pergi, hantar balik. Hari keempat, bila pagi hari itu Nabi menghimpunkan semua buat saf tentera-tentera untuk bagi taklimat sebelum bergerak. Nabi tengok Sayyidina Ali tak ada. Nabi tanya sahabat-sahabat lain, mana Ali? Jawab sahabat-sahabat yang lain, kata Ali diserang sakit mata yang sangat. Ali dia tak boleh keluar tengok cahaya. Sakit mata yang terlampau, jadi dia tak boleh nak tengok cahaya. Terpaksa duduk dalam kemah. Nabi kata panggil Ali keluar. Kemudian sahabat pun panggil Sayyidina Ali. Nabi tanya Sayyidina Ali, pasal apa? Sayyidina Ali kata tak boleh nak celik. Bila celik mata tengok cahaya lagi sakit. Nabi kata buka mata. Nabi ludah mata Ali tu. Lega Allah tu. Bahasa orang utara kata macam orang putih tak buang. Macam orang putih buang penyakit tak buang. Hilanglah. Kemudian Nabi kata kepada Ali, hari ini giliran engkau Ali untuk rempuk kota di Khaybar. Dan mengikut dalam riwayat kitab sirah, Sayyidina Ali rentak pintu kota Naim tu, pintu yang besar tu, seorang dia ya, keban. Jatuh pintu. Setelah jatuh, selesai dah perang, nak angkat balik pintu itu. Saya tak ingat angka yang sebenarnya yang disebut dalam kitab sirah, tapi melebihi 10 orang nak angkat balik pintu tu. Sayyidina Ali rentak seorang dia ya. Nak angkat balik pintu tu, nak letak balik, melebihi 10 orang. Besar tak besar pintu. Sebab tu kita pandai orang Melayu buat Ali. Hak kuat semua sandak Sayyidina Ali. Ni tongkat Ali, hak kuat. Tongkat Ali. Jadi kalau orang tua dulu pun kalau jenis doa apa? Gasak badan. Jenis asak-asak badan, doa asak-asak badan ni, semua kait dengan Ali. Dengan berkat Sayyidina Ali. Jadi nak ceritanya itu antara kekuatan. Itu boleh kita sebut sebagai karamah, antara karamah yang Allah bagi kepada Sayyidina Ali. Karamallahu wajhah. Ya? Kelebihan yang Allah bagi. Masing-masing sahabat masing-masing kelebihan Allah bagi. Sayyidina Umar Allah bagi kelebihan. Nabi pernah sebut dalam satu hadis. Nabi kata Sayyidina Umar ni, kalaulah dia lalu satu jalan, syaitan tidak akan ikut dah jalan. Itu kehebatan Sayyidina Umar. Itu pengakuan Nabi. Kalau Sayyidina Umar lalu lorong ni, syaitan tak lalu dah lorong ni, dia kena pergi lorong lain. Dia tak boleh nak bertemu muka dengan Sayyidina Umar. Tegasnya Sayyidina Umar.
Sayyidina Osman, Nabi jamin manusia satu ketika Nabi duduk dengan sahabat, dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar, kemudian masuk Sayyidina Umar. Nabi duduk tunjuk lagi. Ketika mana Sayyidina Osman mai nak masuk, Nabi lipat kaki, sila balik. Tanya Sayyidina Umar, ya Rasulullah, pasal apa lipat balik? Dia kata, patutkah aku? Jawab Nabi, patutkah aku orang yang malaikat malu sedangkan aku tidak malu? Sayyidina Osman. Malaikat pun malu dengan Sayyidina Osman. Itu kelebihan yang Allah bagi pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang besar yang kita bincang, yang besar. Yang lain banyak lagi. Banyak lagi. Antaranya termasuk ketika berlakunya pembunuhan di mata Ar-Raji' itu apa nama dia saya tak ingat, yang Allah letak, Allah bagi karamah. Allah bagi karamah ketika dia sahabat itu sedang digantung nak dibunuh. Cerita seorang perempuan, dia kata, aku tengok antara karamah yang Allah bagi kepada sahabat ini, aku nampak masa dia duduk tengah tergantung tu, dia tengah makan buah anggur. Itu antara karamah yang Allah bagi. Masing-masing Allah bagi karamah kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung balik kepada kitab kita ni. Kemudian bila dah balik, selepas daripada Nabi berkahwin dengan Sofia ini di Khaybar, selepas selesai dah perang Khaybar, maka Nabi pun berkahwin dengan Sofia ini di Khaybar. Kemudian Nabi bawa balik, kan lepas kahwin bawa balik dengan isteri. Bila bawa balik dengan isteri itu, bila sampai di Madinah, unta Nabi tergelincir. Unta yang Nabi naik itu tergelincir, kemudian jatuh. Kemudian pada unta Nabi itu juga ada isteri Nabi yang namanya Sofia ini. Bila terjatuh, kemudian perempuan-perempuan yang ada di Madinah yang tengok ketika itu, dia kata, semoga Allah menjauhkan perempuan Yahudi itu daripada Rasulullah SAW. Mereka ingat perempuan itu, memang perempuan itu Sofia ini orang bangsa Yahudi. Tapi mereka tak tahu keadaan hal yang sebenarnya bahawa itu dah jadi isteri Nabi. Kemudian lepas bila sampai di Madinah, kemudian Nabi memilih sebuah rumah milik Harisah bin Nu'man sebagai tempat tinggal Sofia. Kemudian para perempuan Ansar mendengar khabar tentang kecantikan Sofia. Biasalah, perempuan bila dengar kata orang cantik lebih mudah, cegak mana tak boleh terima. Baik, kita tengok dulu. Jangan buat contoh lagi. Para perempuan Ansar mendengar kabar tentang kecantikan Sofia. Oleh itu, mereka pun datang untuk melihatnya. Aisyah turut serta bersama dengan mereka. Aisyah pun ikut sekali. Dia datang dengan memakai cadar yang menutup wajahnya. Dia pakai ni. Rasulullah SAW dapat mengenalinya. Nabi kenal. Aisyah tu Nabi kenal, walaupun dia pakai niqab, dia pakai tudung tu. Ketika Aisyah keluar, baginda pun ikut keluar di belakangnya. Bila Aisyah keluar, Nabi turut belakang Aisyah. Nabi bertanya, bagaimana Sofia menurutmu, wahai Aisyah? Apa pandangan kamu tentang Sofia? Aisyah jawab apa? Menurutku dia hanya seorang perempuan Yahudi. Jawab Aisyah, sakat tu ya. Baik, jangan berkata begitu, ha Aisyah. Nabi kata, jangan sebut begitu. Sungguhnya dia telah memeluk Islam dan menjalankan ajarannya dengan baik. Jangan kata dia, jangan kata dia macam tu, kerana dia telah masuk Islam. Ini sebagaimana ditulis oleh Ibn Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat Kubra, dan Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Al-Alamin An-Nubala. Ini disebut dalam dua kitab. Kitab Ibn Sa'ad, dalam kitab Sirah Ibn Sa'ad, dan kitab Imam Az-Zahabi. Dicerita dalam dua tempat. Jadi, lepas daripada Nabi buat balik Sofia ni orang segak. Antara orang yang segak. Bila segak, sampai di Madinah, perempuan-perempuan Ansar di Madinah, orang perempuan di Madinah tu dengar kata Sofia ni perempuan yang segak, pakat duk cakap, segak tu mana dah. Jom kita pakat pergi tengok. Pergilah tengok. Nak tengok hak segak tu. Jadi kemudian Aisyah pun ikut pergi sama. Aisyah pakai tutup ni, tapi Nabi kenal. Aisyah tu bila keluar, Nabi tanya Aisyah, apa pandangan? Apa pendapat?
Bila tanya pendapat, itulah Aisyah jawab, menurutku dia hanya seorang perempuan Yahudi. Teratulah. Hak lebih no comment. Hak lebih tu tak komen, tak sebut. Cuma apa? Dia ni perempuan Yahudi lah. Cakap tu lah. Kita pun lepas tu kan, bila orang apa kata segak. Macam mana? Agak-agak segak. Kawan kita tanya, boleh lah. Boleh lah. Padahal kawan tu segak sungguh. Tapi dah, sebab dia tu sejenis dengan kita, boleh lah. Banyak kau orang ya. Mana tahan. Jadi itu adalah naluri perempuan. Biasa naluri perempuan. Kemudian habis itu, tengok Sofiyah juga terkenal pandai memasak. Aisyah berasa iri melihat kelebihan Sofiyah dan dia tidak menyembunyikan kecemburuannya. Dia tak boleh nak sembunyi lagi cemburu dia dengan Sofiyah. Aisyah berkata, aku pernah merasai masakan selezat. Aku tidak pernah merasai masakan selezat masakan Sofiyah. Dia pernah mengirimkan makanan kepada Rasulullah SAW dalam satu bekas. Aku tidak dapat menahan diri untuk tidak memecahkannya. Setelah bekas itu aku pecahkan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ganti rugi yang harus aku bayar. Baginda bersabda, bekas diganti dengan bekas dan makanan diganti dengan makanan. Kalau komen lah, faham lah tu daripada hadis tu. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan Imam Ahmad. Kemudian dalam riwayat yang lain dikisahkan salah seorang isteri Rasulullah SAW mengutus seorang pelayan untuk membawa mangkuk yang berisi makanan kepada Rasulullah SAW. Dia tak sebut siapa, salah seorang je. Kemudian Aisyah menghentam mangkuk itu hingga pecah. Rasulullah SAW sendirilah yang kemudian mengumpul pecahan mangkuk itu dan meletakkan makanan tadi di atasnya. Baginda berkata, makanlah. Setelah makan, Rasulullah SAW mengganti mangkuk yang pecah itu dengan mangkuk yang lain serta menyerahkannya kepada pelayan yang membawanya pertama kali. Salah seorang isteri Nabi hantar benda makan. Kata dia, hantar benda makan main dekat Nabi. Kemudian kebetulan main Nabi duduk di rumah Aisyah. Hantar main tu, Aisyah pun tak tahan lah. Empuk mangkuk tu pecah. Pecah mangkuk. Kemudian bila mangkuk tu pecah, Nabi pun kutiplah makanan yang pecah tu, ambil letak balik. Kemudian Nabi kata, makanlah. Nabi kata ke Aisyah, makanlah. Aisyah dah dapat hina, dia tahu dah yang hantar benda makan ni hak pandai masaknya Sofiyah lah. Nak cerita apa cerita? Cemburu sebab Aisyah Sofiyah tu pandai masak. Kemudian Sofiyah memiliki bentuk tubuh yang agak rendah. Sofiyah ni agak rendah. Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah SAW, Aisyah pernah sebut kepada Nabi, Sofiyah itu begini, sambil memberi isyarat dengan tangannya menunjukkan bentuk tubuh yang pendek itu. Biasa kita pun biasa buat kita pun biasa buat orang itu. Sambil memberi isyarat dengan tangan untuk menunjukkan bentuk tubuh Sofiyah yang pendek itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kamu telah melontarkan kata-kata yang jika yang kata-kata itu dicampurkan ke dalam air laut, maka ia akan menyebabkan seluruh lautan menjadi keruh. Nabi marah, Nabi tegur Aisyah. Padahal Aisyah baru buat tangan je, buat simbol. Buat simbol. Nabi marah. Jadi tak boleh nak buat gitu. Dalam satu hadis yang lain, Nabi tak bagi kita riba. Riba ni terjemah ke Melayu apa? Riba ni mengumpat. Nabi kata tak boleh kita mengumpat. Jadi sahabat tanya, walaupun hak benda yang kita mengumpat itu benar betul, Nabi kata hak betul itu nama mengumpat. Jatuh mengumpat. Nabi kata tak boleh riba. Riba ni kita mengumpat ke orang. Tapi sahabat tanya, sahabat tanya, walaupun hak kita kata dekat orang tuan tubuh tu, memang benda tu sungguh dekat dia, berlaku sungguh. Nabi kata itulah namanya mengumpat. Nabi kata kalau kata hak tak sungguh,
kita buat cerita bohong. Kita buat fitnah. Kalau kita kata dekat orang tu, benda tu tak ada sungguh pada orang tu, itu namanya fitnah. Kalau kita kata benda tu jadi sungguh dekat orang tu, sifat dia ni begini-begini, perangai hudur tak elok, sungguh benda tu ada kat tuan tubuh yang kita kata tu, itu namanya ghibah, pengumpat. Mengumpat. Jadi fahamlah kita antara mengumpat dengan fitnah. Mengumpat kita kata benda sungguh ada pada tuan tubuh tu. Fitnah benda tak ada pada tuan tubuh tapi kita reka benda.